Pernahkah anda terfikir, apakah nama proses yang melibatkan pergerakan molekul oksigen dan molekul karbon dioksida dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah? Untuk mengetahui apakah proses yang terlibat, kita tonton dalam video cikgu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sains tingkatan 3, bab yang kedua, tajuk respirasi. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.2, pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Standard pembelajaran, murid boleh yang pertama, memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam badan manusia. Yang kedua, murid boleh mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia. Kita lihat dulu standard pembelajaran yang pertama, 2.2.1, pergerakan dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam badan manusia. Proses pergerakan dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah sejenis proses resapan. Proses resapan merujuk kepada proses pergerakan zarah seperti molekul oksigen dan karbon dioksida dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Pergerakan dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlaku di dalam alveolus dan kapilari darah. Gambar yang pertama menunjukkan struktur alveolus yang diseliputi oleh jaringan kapilari darah yang sangat banyak. Okey, gambar rajah yang kedua ialah gambar rajah bagi alveolus yang telah diperbesarkan. Di sini kita boleh lihat udara sedutan akan masuk dan udara hembusan akan keluar daripada alveolus. Iaitu udara sedutan ialah udara yang mengandungi oksigen yang tinggi, manakala udara hembusan mengandungi gas karbon dioksida yang lebih tinggi. Baik, ini adalah menunjukkan kapilari darah. Okey, ini ialah kapilari darah. Baik, kita lihat bagaimana proses pergerakan dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlaku di dalam alveolus dan kapilari darah. Baik, kita lihat proses pergerakan dan pertukaran di antara gas oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapilari darah. Okey, kita lihat proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga, proses yang keempat, proses yang kelima dan proses yang keenam. Baik. Kita perhatikan struktur-struktur penting dalam proses resapan ini. Okey, struktur yang pertama melibatkan alveolus. Struktur yang kedua melibatkan dinding kapilari darah. Struktur yang ketiga adalah kapilari darah. Dan yang keempat ialah sel darah merah. Baik, jika kita lihat di sini, darah yang mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah akan bergerak menuju ke sel badan manusia. Manakala darah yang mengandungi kepekatan oksigen yang rendah dan kepekatan karbon dioksida yang tinggi akan keluar daripada sel dan menuju ke kapilari darah. Okey, untuk melihat proses yang seterusnya, kita lihat dalam huraian yang seterusnya. Baik, proses yang pertama.
Udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen di dalam darah. Oleh sebab itu, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Manakala proses yang kedua, di dalam sel darah merah terdapat sebatian yang berwarna merah gelap yang dikenali sebagai hemoglobin. Hemoglobin akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin yang merupakan sebatian tidak stabil dan berwarna merah cerah. Hemoglobin tambah oksigen membentuk oksihemoglobin. Proses yang ketiga, darah yang mengandungi oksihemoglobin ini akan diangkut dari peparu ke jantung dan akan dipam ke bahagian lain dalam badan manusia. Contohnya seperti bahagian otak. Proses yang seterusnya iaitu yang keempat, apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Penguraian oksihemoglobin membentuk hemoglobin dan oksigen. Seterusnya, proses yang kelima, di dalam sel badan, oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel. Seperti yang diringkaskan dalam persamaan kimia yang berikut. Glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah air dan tenaga. Manakala proses yang terakhir iaitu proses yang keenam, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Karbon dioksida ini akan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Baik, setelah kita mengkaji tentang proses pergerakan dan pertukaran gas di dalam alveolus dan kapilari darah, kita ke objektif yang seterusnya iaitu 2.2.2 kepentingan adaptasi struktur alveolus. Kepentingan ini adalah untuk meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan manusia. Terdapat 4 adaptasi untuk meningkatkan kecekapan, iaitu yang pertama, ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Alveolus dan kapilari darah mempunyai dinding yang sangat nipis. Struktur ini memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding alveolus dan kapilari darah. Adaptasi yang kedua ialah kelembapan dinding alveolus. Dinding alveolus mempunyai permukaan yang lembap. Keadaan ini membenarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Manakala adaptasi yang ketiga adalah luas permukaan alveolus. Peparu mengandungi berjuta-juta alveolus. Ini bagi menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Manakala adaptasi yang terakhir, yang keempat, ialah jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Alveolus yang diliputi jaringan kapilari yang sangat padat. Ini untuk meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah.
Baik, nampaknya sampai itu dahulu fakta yang perlu awak ketahui dalam subtopik 2.2. Jadi sebelum kita berakhir, saya tinggalkan murid-murid dengan satu soalan yang mudah. Tuliskan persamaan kimia yang memerihalkan respirasi sel. Baik, murid-murid semua boleh dapatkan jawapan dalam video yang telah awak tonton sebentar tadi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.